Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, insyaAllah hari ini anak akan membawakan satu pengisian yang bertajuk khauf. Okay, rasanya semua orang tahu apakah itu khauf. Dan selalu dikaitkan khauf wa raja. Khauf itu adalah satu perasaan takut. Dan sebenarnya khauf ni adalah lawan kepada al-amnu. Al-amnu ni apa? Al-amnu ni adalah satu perasaan rasa aman. Dan khauf ni pula adalah rasa takut. Okay, apakah itu khauf? Khauf ni adalah perasaan takut terhadap siksa dan keadaan yang tidak enak kerana kemaksiatan dan dosa yang telah kita lakukan, okay, yang telah kita perbuat. Okay. Dalam surah Ali Imran, pada ayat 175, firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu memang orang yang beriman. Ada satu kisah khauf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay. Dalam riwayat Anas meriwayatkan bahawa Rasulullah ni telah menziarahi seorang lelaki yang sedang terlantar, dan Rasulullah bertanya tentang perasaannya pada ketika itu. Lelaki itu memberitahu baginda bahawa dia sangat mengharap rahmat Allah dan merasa sangat takut akan dosa-dosa yang pernah dilakukan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. Tidak berhimpun kedua-duanya dalam hati seseorang hamba Allah pada ketika itu, melainkan Allah memberikan apa yang diharapkan dan menyelamatkannya daripada apa-apa yang ditakutinya. Okay. Dan apa-apa segala perasaan kita, hendaklah kita rasa takut kepada Allah itu melebihi daripada segala-galanya. Cuma takut yang bagaimana. Jadi kenapa kita kena ada rasa ataupun kita kena ada sifat khauf ni? Okay, yang pertama, ada dua. Yang pertama adalah sebagai potensi diri. Yang macam mana kita mendidik nafsu kita supaya dia takut. Okay. Nafsu ni pun kena ada cara kan. Semua orang akan ada nafsu, tapi bagaimana kita mengurus nafsu kita untuk meningkatkan potensi diri kita. Contohnya dalam bulan Ramadan. Okay. Sebelum bulan Ramadan dan semasa bulan Ramadan sepatutnya ada perbezaan, dan akhirnya keluar daripada bulan Ramadan itu menjadi seseorang yang ada sifat-sifat baru, ada sifat-sifat yang lebih baik daripada bulan-bulan sebelumnya. Kan? Jadi sepatutnya sebelum bulan Ramadan itu perlu ada proses ataupun pelaksanaan untuk kita bawa sifat yang baru dalam bulan Ramadan, dan akhirnya lahir keluar daripada bulan Ramadan itu menjadi potensi yang barulah. Okay? So macam mana kita mendidik nafsu kita dalam bulan Ramadan? So kena ada sifat khauf tu. Okay? Kita rasa takut, sepatutnya kita dah ada rasa ingin memperbaiki diri, tidak tunduk kepada nafsu. Kita boleh cari, kita boleh korek lagi apa sebenarnya potensi diri yang ada. Okey. Yang kedua, okey. Kenapa kena ada sifat khauf? Supaya kita tidak ujub dan bangga diri. Sekalipun kita berada dalam zon taat. Maksudnya apa? Dalam keadaan kita suka beribadah kan, tapi sebab kita ada khauf, kita mengharapkan kita rasa takut kepada Allah tu, supaya kita tak mendidik diri kita dan tak menjadikan diri kita riak dengan kita punya perbuatan sendiri ataupun amalan-amalan. Okay. Nafsu itu harus tetap dipaksa dan dihinakan tentang apa yang ada padanya, kejahatannya, dosa-dosa dan berbagai macam bahaya. Okay. Dalam surah An-Najmu yang berbunyi pada ayat 53, jangan engkau merasa paling suci kerana engkau tahu siapa yang paling bertakwa. Okay. Alright, insyaAllah. Dan Imam Ghazali ni sendiri pernah ditanya berkenaan dengan makanan kan. Mana yang lebih enak, roti ataupun air? Bagi orang yang lapar, kita rasa roti tu adalah makanan yang paling enak waktu tu. Tapi bagi orang yang kehausan, dahaga tu paling enak. Tapi kalau jika rasa lapar dan dahaga itu hadir bersama, dan kedua perasaan ini sama-sama besar bahayanya, maka roti dan air perlu dimakan bersama. Okay. Ini perumpamaan bagi khauf dan rojak itu. Kita ada perasaan khauf dan kita ada rojak harapan. Okay, rojak. Okay, baiklah, sebagai penutup, perasaan khauf dan rojak ini perlu hadir secara mutlak.
okey, secara mutlak, terutama dalam bulan ini, dalam bulan Ramadan, dan kita nak berterusanlah pada masa-masa akan datang, agar ia akan membuahkan amal yang berkualiti. Okey, dan akhirnya kita memperoleh takwa setelah tamatnya madrasah Ramadan. Okey, jadi saya nak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.